chapter 8, okay, iaitu bearing ya. Yang pertama sekali, sebelum menjawab soalan dalam bearing ini, kita kena tahu tentang compass direction. Okay. So compass direction kita ada north, okay, north utara, N, biasa kita letak huruf N sebagai north. Okay, dan sudutnya ialah 000 degrees or 360 degrees. Okey, bearing, cara kita menulis satu bearing, kita mesti menulisnya dalam 3 digit. So, contoh kalau 20 darjah, kita akan tulis dia sebagai 0 to 0 degrees. Okey, 3 digit. So, kita ada arah kompas yang biasa. Okey, north, utara. Kemudian kita ada south, selatan, S. Kemudian kita ada west, west timur. Okey, west, W. Kita ada east, west, west barat, east timur. Okey, kita ada west, barat, east timur. Kemudian kita ada antara north dengan east. Okey, tempat di sini north east. Kita ada north east, antara north dengan east. Kemudian antara north dengan west, kita ada di sini northwest, NW. Sini NE, northeast. Dan kita ada di sini antara south dengan east, kita ada southeast, SE. Dan kita ada di sini south, antara south dengan west, kita ada south west, SW. Dan kita tengok sudut antara satu sama lain. Okey, kita mula sebarang ukuran untuk bearing, kita akan ukur daripada utara mengikut arah jam. Okey, mengikut arah jam. Jadi di sini 45 darjah. Setiap satu beza dia adalah 45 darjah. So sini 45, 45. Jadi daripada north ke northeast 45 darjah. North ke east 90. North ke southeast 135. 45 tambah 45 tambah 45. Kemudian north ke west 180. North ke southwest 225, north ke west 270, north ke northwest 315, dan di sini satu bulatan ni 360 darjah. Okey, itu adalah compass direction yang kita mesti ingat dan kita mesti faham. Okey, kemudian kita tengok dalam bearing, bearing is written as a 3-digit number from 000 to 360 degrees. Okay, mesti tulis dalam 3 digit. Okay, kemudian, the bearing of point Q from P. Kita tengok ayat. Bila dia beri kita ayat, bearing of point Q from point P is the angle between the north direction. Okey, kita kata tadi dia mesti start daripada arah utara through P and the line PQ, katalah di sini P, so arah utara, katalah di sini Q. Okey. So bearing Q dari P. Bearing Q dari P bermakna kompas kita, mesti duduk pada titik selepas perkataan from. Okey, kompas mesti terletak pada titik selepas perkataan from dan ukuran itu dibuat pada titik di mana terletaknya kompas ini. So, ukuran mesti dari arah utara pada titik ini kepada titik yang menyambungkan dengan Q tadi sebab dia nak Q dengan P. So, sambungkan Q dengan P dan kita ukur arahnya mengikut arah jam. Measured in clockwise direction. Jadi, dalam menyelesaikan soalan bearing di sini,
kita ada beberapa konsep matematik yang kita akan gunakan, iaitu kebanyakan soalannya kita akan gunakan konsep triangle. Okey, di mana dalam satu triangle, sudut interior angle, jumlah interior angle untuk satu triangle ialah 180 degrees. Itu konsep. Okey, kemudian konsep segitiga dua sama ni mempunyai dua sudut yang sama. Okey, konsep triangle segitiga sama mempunyai sudut yang sama 60, 60, 60. Okey. So, itu konsep-konsep yang kita guna. Selain daripada konsep segitiga, kita juga gunakan konsep parallel line. Okey. So, dalam parallel line, konsep parallel line yang kita ada, jika kita mempunyai dua line yang parallel dan kita ada satu garis yang memotong kedua-dua line yang parallel itu, maka kita dapat sudut di sini. Sudut ini sama dengan sudut ni. Kita nampak dia sudut Z. Sudut Z ya. So kalau sini X, sini X. Okey. Kemudian kalau kita ada dua line yang parallel, okey, kita ada satu garis yang memotong kedua line parallel. Sudut ini tambah sudut ni X tambah Y mesti sama dengan 180 darjah. Dan kemudian dalam selain daripada itu, konsep sudut yang kita ada, konsep sudut, dalam satu garis lurus, sudutnya adalah 180 darjah. Dalam satu bulatan, sudutnya adalah 360 darjah. Okey, so kita akan gunakan konsep-konsep ini untuk menjawab soalan di dalam topik bearing. Okey, so kita tengok di sini macam mana kita nak menyatakan bearing bagi satu titik daripada satu titik yang lain. Okey, contoh di sini, the bearing of Q from P. Bermakna ukuran sudut kita mesti duduk dekat P. Jadi dekat P kita letakkan kompas dan kita buat garis antara P dengan Q. Okey, Q duduk di sini. Jadi oleh kerana sudutnya dan kita ukur sudut daripada arah utara pada P ni ke garis yang menyambungkan P dengan Q. So, kita dapat kalau di sini 60 darjah, maka bearingnya ialah 060 darjah. Okey. So, kita tengok soalan B. The bearing of Q from P. Okey, kita ada tadi P di sini. Dan kita ada Q dekat sini. Okey. So, Q bukan di sini. Q kita kat sini. So, sudut, kata sudut pada ini ialah 130 darjah. 130 darjah. Maka bearing Q dari P ialah 130 darjah. Kita ukur dari arah utara. Okey, kita tengok di sini. Bearing of Q from P. Okey, daripada arah utara, sudut sini 250 darjah. Maka kita dapati bahawa bearing Q from P ialah 250 darjah. Dan yang ini, okey, Q kita duduk di sini dan sudut ini adalah 300 darjah. Jadi, dari arah utara ikut jam pergi ke Q, kita dapat 300. Jadi, bearing untuk Q, bearing bagi Q dari P ialah 300 darjah. Okey, so sekarang kita cuba tengok soalan yang berkaitan dengan bearing ini. Di dalam rajah ini, okey, kita diberi satu rajah M. M duduk pada titik ini dan N duduk di sini. Dan sudut ini ialah 68 dan kita diminta mencari bearing M dari N. Okay, dari N. Bermakna ukuran kita mesti berada di N. Kompas berada di N dan ukuran mesti daripada arah utara N ikut jam ke garis yang menyambung M dengan N. So, sampai sini. Jadi, kita nakkan sudut ni, kita gunakan konsep garis selari. Sebab garis ini dengan ini selari, parallel. So, sini 68, sini juga 68. So, kita ada satu garis lurus 180, maka kita dapat
180 tambah 68. So, kita dapat 248 bearingnya. 248 darjah. Okey, kita akan tengok soalan yang lain selepas ini.